Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Ustazah Ija. Jangan lupa menekan subscribe untuk belajar bersama Ustazah Ija. Video PDPC ini adalah kerjasama bersama Akademi YouTuber Malaysia, Kelab Guru Malaysia dan eDidik Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada video kali ini kita akan belajar tajuk Tawaduk menzahirkan kesucian jiwa, bidang akhlak Islamiah, pelajaran 18, Pendidikan Islam, tingkatan 5, KSSM. Jom kita belajar. Jadi kita fokus pada tajuk kita pada kali ini dalam bidang akhlak Islamiah. Pelajaran yang ke-18. Jika anak murid ada buku teks sekarang, cepat buka muka surat 186. Saya ulang muka surat 186. Tajuknya Tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Jadi anak-anak murid tahu tak semua apakah maksud tawaduk? Ada kita selalu dengar kalau kita nak solat, kita kena solat khusyuk dan tawaduk. Begitu juga kalau kita nak belajar, kita kena khusyuk dan tawaduk. Dan juga bila kita membaca Al-Quran, kita kena khusyuk dan tawaduk. Mungkin ada murid yang dah tahu maksud tawaduk, namun tidak mengetahui secara jelas pemahaman tawaduk dalam Islam. Tawaduk dan apakah kaitannya dengan akhlak Islamiah. Jadi, apakah kaitan tawaduk dapat menzahirkan kesucian jiwa kita? Jom kita belajar. Untuk standard pembelajaran, di mana apabila kita belajar tentang tajuk pada kali ini, murid-murid akan dapat menyatakan pengertian dan dalil nakli sifat tawaduk, menjelaskan contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merumuskan hikmah tawaduk dan mengamalkan sifat tawaduk dalam setiap keadaan secara beradab dan istiqamah. Jadi Ustazah akan pecahkan mengikut 4 bahagian tajuk kecil bagi kita mengetahui terperinci tentang apakah kaitan tawaduk dalam akhlak kita. Yang pertama, kita akan lihat melalui maksud dan dalil nakli sifat tawaduk. Yang kedua, contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap apa yang kita lakukan, kita hendaklah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena melihat akhlak kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan melihat spektrum ilmu dan juga apakah hikmah tawaduk dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Baiklah, kita teruskan dengan maksud dan dalil nakli sifat tawaduk. Maksud tawaduk. Jadi anak-anak murid semua kita tengok apakah maksud yang jelas. Di mana maksudnya ialah sikap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Di mana tawaduk ni berkaitan dengan bagaimana kita merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bagaimana kita bersikap rendah hati kepada manusia. Maksudnya kita bersikap merendah diri. Kita tidak sombong, kita tidak belagak, kita tidak, kalau anak murid selalu kata, kita tak poyo kan. Jadi apakah sikap yang kena ada dalam seseorang umat Islam itu dalam kita membuat sesuatu perkara yang baik? Pastikan ada sikap tawaduk. Di mana bila kita lakukan sesuatu, kita kembali pada Allah SWT dan kita lihat pada akhlak Rasulullah SAW, di mana kerendahan hati tu sepatutnya kena ada dalam setiap diri kita. Seterusnya,
Dalil naqli sifat tawaduk yang dapat kita lihat dalam buku teks pun ada. Di sini di mana kita dapat lihat melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terdapat dua hadis yang akan Ustazah kupaskan. Okey, jadi yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Riwayat Muslim. Maksudnya, dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat darjatnya. Jadi kita ni sebagai hamba Allah, kita nak masuk syurga kan. Jadi hamba Allah yang masuk syurga kebanyakannya adalah hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah SWT yang baik, di mana Allah SWT telah mengangkat darjatnya, khususnya mereka yang memiliki sifat tawaduk. Betapa hebatnya apabila Allah mengangkat darjat seseorang itu sehingga menempatkan diri di syurga Allah kelak. Okey, kita tengok dalil yang kedua. Dalil naqli yang kedua, Ayyad bin Hamar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha uha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Riwayat Muslim. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar bersifat tawaduk. Janganlah seseorang antara kamu bersikap sombong dan berbuat zalim kepada yang lain. Jadi hadis Rasulullah SAW ini bertepatan dengan bagaimanakah kita nak mengenali, nak mengetahui sifat tawaduk yang sebenar. Di sini Rasulullah highlightkan supaya kita ni jangan sikap sombong, jangan buat zalim pada orang lain. Seterusnya kita lihat apakah contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di sini jika kita merujuk kepada buku teks, kita dapat melihat 3 contoh utama kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan sifat tawaduk. Yang pertama, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan sikap tawaduk dalam pergaulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika bergaul terutama dengan kanak-kanak. Walaupun mempunyai kedudukan yang mulia, baginda tidak sombong dengan kedudukannya. Sebaliknya, baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak. Baginda sentiasa bersikap lemah lembut dan menunjukkan kasih terhadap mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat Rasulullah pada waktu itu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih dan sayang. Jadi kita lihat akhlak Rasulullah dalam bertawaduk. Bagaimana kita yang khususnya apabila awak dah tua, nanti awak dah dewasa, bagaimana awak bergaul ataupun bersama dengan kanak-kanak. Mungkin itu adalah adik awak dan mungkin juga kanak-kanak yang bukan adik-beradik awak. Jadi apabila kita bersama dengan kanak-kanak, kita kena hormat dengan mereka, kerana mereka juga manusia seperti kita. Mereka juga adalah hamba Allah seperti kita. Janganlah kerana mereka tu kecil lagi kan, kita pun buli mereka. Awak tingkatan 5, awak buli pelajar tingkatan 1. Jangan. Sebab Rasulullah sendiri dalam pergaulan Rasulullah bersama dengan kanak-kanak, Rasulullah sangat menghormati kanak-kanak. Malah apabila Rasulullah jumpa kanak-kanak, Rasulullah akan sentiasa senyum dan akan mengambil masa untuk
membelai rambut mereka. Jadi kita ni ambil contoh apa yang Rasulullah lakukan. Okay, dengan adik kita yang masih kecil, jangan kita marah-marah, kita cakap elok-elok. Kalau dia ada melakukan sesuatu yang tidak betul, kita betulkan. Jadi itu adalah salah satu konsep tawaduk dalam pergaulan. Okay, yang boleh kita jadikan contoh daripada Rasulullah SAW. Okay, kita lihat yang kedua. Tawaduk dalam kehidupan rumah tangga. Okay, nanti awak kan nak kahwin, awak akan ada isteri, awak akan ada anak-anak. Jadi bagaimana kita menguruskan rumah tangga kita dalam sifat tawaduk, dalam mengamalkan sifat tawaduk. Okay, kita saksikan bagaimanakah Rasulullah menunjukkan sifat tawaduk dalam kehidupan rumah tangga. Okay, Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika bersama-sama dengan keluarga. Baginda bersama-sama membantu isteri, melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga. Urwah bin Az-Zubair berkata, seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, siapakah Sayyidatina Aisyah? Sayyidatina Aisyah adalah isteri Rasulullah SAW. Okay, kita teruskan. Adakah Rasulullah SAW bekerja di dalam rumah baginda? Lalu Sayyidatina Aisyah pun menjawab, Rasulullah SAW menampal selipar, menjahit pakaian dan melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga seperti mana yang dilakukan oleh orang lain. Riwayat Ahmad. Jadi kat sini Ustazah highlightkan, pertama, membantu isteri. Lepas tu Ustazah highlightkan menguruskan rumah tangga. Kemudian Ustazah highlightkan lagi perkataan menjahit pakaian. Dan akhir sekali Ustazah highlightkan kesinambungan di antara seperti mana dan orang lain. Jadi kesimpulannya, kita lihat Rasulullah sebagai suami memegang amanah sebagai suami dalam menguruskan rumah tangga dengan baik. Okay, bukan saja sebagai pemberi nafkah zahir dan batin, malah Rasulullah telah jelas menunjukkan bagaimana Rasulullah satu persatu membantu kehidupan rumah tangga dengan meringankan bebanan isteri dalam menguruskan rumah tangga. Okay, kita lihat contoh 3. Okey, contoh 3, bagaimana Rasulullah SAW bersikap tawaduk ketika makan dan minum. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Jika baginda menyukai makanan tersebut, baginda akan memakannya. Apabila baginda tidak menyukainya, baginda meninggalkannya. Baginda tidak menzahirkan perasaannya, sebaliknya hanya berdiam. Jadi marilah kita sama-sama mencontohi sifat Rasulullah SAW dalam berakhlak tawaduk. Di mana kalau kita mungkin ada makanan yang, yalah, bila kita beli, kita mengharapkan sesuatu makanan tu sedap kan, tapi bila sampai kita makan tak sedap. Dan kita janganlah terus buang makanan tu sebab tak sedap. Bukan sebab makanan tu dah basi ke apa, tapi sebab tak sedap. Ataupun sebabkan makanan tu tak sedap, kita marah-marah. Kenapa tak sedap? Kenapa tak sama? Saya bayar mahal makanan ni, tapi kenapa tak sedap? Sebaliknya, kita ubah sikap kita, kita jadi seperti Rasulullah SAW. Kita anggap itu adalah satu ujian. Allah sedang menguji kita, Allah nak angkat darjat kita untuk agar kita bersabar dan terus bersabar. Dalam keadaan seperti itu memang kita rasa nak marah, tapi Allah uji untuk melatih diri kita untuk bersabar. Okay? Jika kita lihat Rasulullah SAW, Rasulullah hanya berdiam saja jika makanan itu tidak sedap. Okay. Seterusnya, Ustazah akan bawa awak semua ke ruangan spektrum ilmu. Okey, kita akan sama-sama menonton sketsa yang Ustazah akan tayangkan sekejap lagi.
Okey, ia berkisar tentang konsep tawaduk sebagai hamba Allah. Jom kita tonton. Okey, kita dah tonton video tadi. Jadi dalam video ini sebenarnya bahawa membazir itu tak baik. Okey, jadi kita sebagai umat Islam, satu daripada konsep tawaduk adalah kita tidak membazir dalam apa yang kita belanjakan. Dalam spektrum ilmu ini kita dapat belajar bahawa perbuatan membazir dilarang di dalam Islam. Okey, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li-rabbihi kafura. Surah Al-Isra ayat 27. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Jadi, siapa yang nak jadi kawan dengan syaitan? Semua tak nak kan? Jadi, buanglah amalan boros dan juga perbuatan membazir dari diri kita supaya kita tidak tergolong ataupun bersama seperti saudara-saudara syaitan. Baiklah, kita pergi yang keempat, hikmah tawaduk. Okey, apakah kelebihan yang kita dapat dalam kita mengamalkan sikap tawaduk dalam hidup kita? Pertama, kita dapat membentuk diri kita menjadi insan yang bertakwa kerana kita sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Anak-anak boleh tahu tak sifat mahmudah ni apa dia? Okey, sifat mahmudah ialah sifat-sifat yang terpuji yang dilakukan oleh umat Islam. Okey, jadi sifat-sifat yang baik seperti menolong sesama manusia, mengasihi binatang, berlaku jujur, tidak menipu dan perkara-perkara yang baik. Okey, adalah dipanggil sifat mahmudah. Okey, seterusnya kita akan dikasihi masyarakat apabila kita mengamalkan sifat tawaduk kerana kita tidak bersikap sombong. Jadi orang-orang yang tak sombong dengan jiran, tak sombong dengan cikgu, tak sombong dengan rakan-rakan di sekolah, selalunya akan dikasihi masyarakat. Betul tak? Cuba tanya diri awak. Betul tak saya ni disayangi kawan-kawan saya tak? Kalau awak disayangi kawan-kawan awak, maknanya awak tidak bersikap sombong, malah awak berjaya mengamalkan sifat tawaduk. Okey, yang ketiga,
Kita dapat membentuk keluarga yang harmoni kerana saling menghormati antara satu sama lain. Jadi dalam keluarga, bila kita melakukan sifat tawaduk, kita tidak akan sombong, kita tidak akan melakukan kezaliman kepada keluarga kita. Malah kita akan hidup bahagia sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan sebagai ketua keluarga. Yang keempat, kita akan mendapat kedudukan yang mulia insya-Allah di sisi Allah SWT kerana sentiasa bersyukur. Orang-orang yang melakukan sikap tawaduk ini, mengamalkan sikap tawaduk ini adalah orang-orang sentiasa bersyukur. Jadi kita bila merasakan mendapatkan sesuatu nikmat Allah, kita rasa kita cukup dengan apa yang ada, walaupun hakikatnya kita tidaklah kaya, tapi kita rasa bahagia dengan keluarga yang kita ada, kita rasa bahagia dengan ibu ayah kita yang baik, kita akan sentiasa bersyukur. Yang kelima, kita dapat membudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam. Jadi kita contoh di Malaysia, kita hidup berbilang kaum. Ubahlah sikap kita dalam membangga diri. Walaupun kita sebenarnya kata orang Islam kan, orang Islam paling ramai dekat Malaysia ni, tapi kita dalam masa sama kita kena ingat, kita kena melakukan kebaikan bukan saja kepada orang Islam saja, tapi kepada orang bukan Islam juga. Jadi demi kita menjaga kepentingan kita sebagai umat Islam yang akan saling membantu sesama manusia di dalam masyarakat. Jadi Ustazah suka kat sini Ustazah nak kongsi beberapa contoh sikap tawaduk yang biasa diamalkan dalam amalan seharian dalam kehidupan kita. Contohnya, apabila kita melakukan sesuatu kesalahan, kita cepat-cepat minta maaf. Tak kisahlah kita ada kesalahan dengan yang pertama ibu bapa kita. Kalau kita malu nak jumpa ibu bapa kita, sekarang banyak kata sistem komunikasi yang ada seperti telefon. Rasa semua dah ada handphone kat luar tu kan, semua dah ada tu, saya tahu. Jadi kita gunakan media masa pun boleh, tetapi sebaiknya kita jumpa, kita berdepan dengan ibu bapa kita untuk minta maaf. Kita berdepan dengan orang yang kita rasa bersalah tu, kita jumpa, kita minta maaf. Sebenarnya bila kita minta maaf, itu bukan maksudnya kita ni lemah, tapi sebenarnya kita sedang melakukan kerendahan hati. Kita sedang mengamalkan bahawa kita kena rendah hati sebagai hamba Allah. Kita telah meletakkan ego kita di tepi kerana niat kita nak baiki hubungan dengan seseorang. Niat kita nak menegakkan kebenaran. Yang kedua, bagaimana khusyuk dan tawaduk tu dalam kita mentaati perintah Allah. Contoh, tadi saya ada sebut solat dengan khusyuk. Tak semua yang berjaya dapat solat dengan khusyuk. Tapi apabila dia mengingati bahawasanya Allah akan memberikan pahala dan mengangkat darjatnya, maka hamba-hamba Allah ini akan melakukan solat dengan khusyuk. Yang kedua, saya dah sebut tadi. Sekarang kita pergi yang ketiga. Yang ketiga, di mana amalan khusyuk ni kita dapat amalkan dalam kita mendahulukan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal keduniaan. Contohnya, apabila azan, cepat-cepatlah kita ambil wuduk dan bersedia untuk menunaikan solat. Kerana solat yang di awal waktu lebih baik. Solat di awal waktu adalah umat-umat Muslim, umat-umat Islam yang cemerlang. Jadi Ustazah harap semua dapat mempelajari tajuk ini tadi dengan baik. Alhamdulillah. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.